kita sudah hampir kepada penghujung Ramadan, yang mana kita perlu melihat apakah sembahyang kita, terutamanya tarawih kita ini benar-benar menepati apa yang baginda lakukan ataupun sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat. Kita memang takut kita buat tetapi ditolak ibadah kita. Mungkin saya di saat penghujung dah ni, saya peringatkanlah 10 hari terakhir ini kita tengok kembali, terutamanya dalam melakukan solat sunat tarawih. Sebahagian tempat yang saya pergi itu, saya tengok kadang-kadang sembahyang mereka itu fasad ataupun cacat yang membabitkan kadang-kadang batalnya sembahyang. Kalau tak batal pun ada ganjaran-ganjaran pahala yang sepatutnya dia dapat, dia tak dapat disebabkan kejahilannya. Antaranya tuan-tuan, mereka yang sama-sama bersama dengan imam tadi mengerjakan solat fardu isyak, terkadang-kadang dia tidak melakukan ba'dah isyak. Ini rugi tuan-tuan. Kerana kalau kita tengok tarawih dengan ba'dah isyak, dua-dua itu adalah merupakan sunat muakkad. Adapun sunat muakkad bagi sembahyang ba'diyah isyak itu mengiringi sembahyang fardu, maka ianya lebih kuat dari sudut kedudukannya. Jadi mengapa kita meninggalkannya? Sini mungkin tak berlaku kot. Ada setengah tempat lepas dia sembahyang isyak menyandar dulu sekejap, imam tarawih dia pun sibuk buat tarawih. Dia rugi dekat situ. Begitu juga saya nak pesan, tazkirah saya ini tuan-tuan jangan hilang. Takut hilang tak mari-mari dah. Mana witir tuan-tuan tak buat. Kerana witir yang dilakukan bersama dengan imam, itu pasal saya pesan siap-siap. Daripada isyak tadi sampailah dia melakukan witir, ataupun disebut mengikut imam sehingga imam menghabiskan sembahyangnya. Jadi kalau imam belum habis lagi, tuan-tuan 8 dah balik, maka tuan-tuan rugi. Rugi kenapa? Sekiranya tuan-tuan yang mengikuti imam sampailah ke witirnya, katakanlah tuan-tuan tak bangun malam nanti untuk qiyamul lail, tak bangun untuk baca Quran kerana tertidur, mungkin tidak bangun untuk sembahyang malam, berzikir pada malam tersebut, maka tuan-tuan telah dikira tuan-tuan telah dikira qiyamul lail, telah pun membaca Al-Quran, telah pun kita kata berzikir, telah pun sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat dan sebagainya. Ni untung orang yang ikut imam sampai witir. Itu saya nak pesan, kalau boleh jangan tuan-tuan sekali-kali meninggalkan solat berjemaah witir, kerana solat jemaah witir ini solat yang dituntut untuk dilakukan pada bulan Ramadan secara berjemaah. Adapun bulan-bulan biasa tidak dituntut untuk melakukan secara berjemaah. Ni istimewanya. Jadi kalau tuan-tuan dah buat witir, tak apa, melangkah tuan-tuan tak buat witir pun dah tak ada masalah. Buatlah sembahyang-sembahyang lain. Witir bukan makna penghujung, witir itu gancit. Jadi tak dapat tidak, cuba sedaya upaya untuk tuan-tuan bersama dengan imam pada 10 malam terakhir ini. Jangan balik awal. Tu saya nak pesan, kecuali lah imam tak buat. Seperti mana kalau kita pergi di Mekah, imam dia buat 20 rakaat saja, pukul 12 malam nanti dia datang balik, kita berjemaah sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang macam-macam sembahyang, akhirnya ditutup dengan sembahyang witir. Itu di Mekah, bukan di Malaysia. Ya, jadi itu saya nak pesan. Satu lagi, nak tanya sikit lah, bila masa kita mengerjakan sembahyang tarawih, sunat tarawih? Bila tuan-tuan? Selepas isyak. Siapa sembahyang selepas isyak, jawapan dia salah.
Bukan selepas isyak tuan-tuan. Setelah mengerjakan fardu isyak, bukan masuk isyak. Pelik pula dah lah. Bukannya selepas isyak, maknanya boleh sembahyang lepas maghrib. Boleh. Ustaz Nazri bawa ajaran sesat. Selepas mengerjakan sembahyang isyak, walaupun belum masuk isyak, tuan-tuan boleh sembahyang fardu isyak. Kalau tuan-tuan orang yang tuan-tuan musafir semua, tuan-tuan sembahyang maghrib jamak dengan isyak. Musafir tu jamaknya jamak takdim, bukan jamak takhir ya. Tuan-tuan buat jamak takdim, makna tuan-tuan dah mengerjakan isyak. Bila tuan-tuan dah mengerjakan isyak, walaupun belum masuk waktu isyak, kerana tuan-tuan telah mengerjakan fardu isyak, maka tuan-tuanlah boleh buat tarawih. Katakanlah tahun ni rentas negeri dibenarkan, kita nak balik kampung, jadi kita pun musafir lah, singgah RNR waktu maghrib, tuan-tuan jamak dengan isyak. Lepas saja sembahyang isyak, semua dah sembahyang tarawih. Buatlah 8 rakaat. Lepas tu sampai kampung, baru masuk isyak. Aku dah sembahyang dah. Tarawih dah. Betul lah tu. Tu pasal kalau tuan-tuan mari tadi, tuan-tuan mari imam tengah mengerjakan sembahyang tarawih, tuan-tuan terus sembahyang tarawih, maka sia-sia sembahyang tuan-tuan. Sia-sia. Kerana tuan-tuan belum mengerjakan fardu isyak. Tu pasal sembahyang tarawih ni bukannya setelah masuk waktu isyak. Kalau kira okey lah, tu dah masuk waktu isyak. Dia kira individu, bukannya jamak semua. Jadi orang yang belum lagi mengerjakan fardu isyak, maka kerjakan fardu isyak, barulah mengerjakan solat tarawih. Ini kena faham baik-baik. Banyak orang tak faham. Ni saya berpesan supaya kita lakukan ibadah itu perlu ada ilmu. Satu lagi, kita sembahyang isyak tadi, kemudian kita sembahyang tarawih, dia ada perbezaan. Dari sudut muafiq dengan masbuknya, dia ada berbeza. Kalaulah kita sembahyang isyak tadi, imam takbiratul ihram, tuan-tuan takbiratul ihram, rakaat pertama tuan-tuan dapat ikut imam, naik rakaat kedua pun dapat ikut imam, naik rakaat ketiga, mungkin imamnya laju tahiyat awal, imam naik rakaat ketiga, tuan-tuan naik baca Fatihah, tak sempat nak habis, kerak jalan, iyyaka na'budu, imam dah pergi rukuk. Adakah tuan-tuan nak rukuk ataupun menghabiskan bacaan Fatihah? Apa dia tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan tidak perlu menghabiskan bacaan Fatihah, kerana tuan-tuan dinisbahkan orang yang masbuk, iaitu mereka yang tidak mempunyai masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Tetapi ingat baik-baik, kalau rakaat pertama kedua tadi, katakanlah rakaat pertama okey dengan tu imam, naik rakaat kedua tuan-tuan tak habis baca Fatihah, imam rukuk, tuan-tuan jangan rukuk, kerana tuan-tuan dinisbahkan orang yang muafiq. Ni pening kepala ni. Kerana ada surah. Katakanlah tuan-tuan naik, tuan-tuan baca, tuan-tuan naik tu imam tengah baca Fatihah lagi, tuan-tuan pun dengar imam baca Fatihah. Habis baca Fatihah, imam baca inna ataina, tak sempat nak habis, imam rukuk, tuan-tuan wajib menghabiskan Fatihah. Tu bezanya. Mayang isyak dia ada 2 surah, 2 tak ada surah. Yang tak ada surah tu kalau tuan-tuan lambat naik bangun, tuan-tuan dikira masbuk. Tapi kalau tarawih tadi saya bawa tuan-tuan, atau saya bawa panjang sikit ayatnya tu supaya tuan-tuan dapat sempurna, nak jaga makmum di belakang. Takut nanti ada makmum yang tengok saya rukuk, dia tak habis Fatihah, dia pergi rukuk, maka dia tak dapat rakaat itu. Dia ingat dia dapat, tak dapat rakaat. Sembahyang tarawih hanya 1 rakaat je lah, tak cukup, tak sah lah sembahyangnya. Faham tu? Pening sekira. Tu kata sembahyang tu kita kena ada ilmu. Sembahyang tarawih dia ada
bacaan Fatihah dan ada bacaan surah. Faham tak? Jadi kalau lah kita kata imam habis je baca Fatihah, kemudian tu imam baca surah sekerat, ataupun dia baca pendek lah, inna utaina lah kata, tuan-tuan tengah baca Fatihah, iyyaka na'budu, imam rukuk, tuan-tuan jangan pergi rukuk. Maksud tuan-tuan dinisbahkan orang yang muafiq. Tu beza dengan isyak tu saya jelas tadi. Isyak tadi pada rakaat ketiga, keempat, yang tu tuan-tuan boleh jadi masbuk kerana dinisbahkan tuan-tuan tidak mencukupi masa. Adapun yang ni imam baca surah. Tu pasal kalau rakaat pertama sekalipun imam takbiratul ihram, Allahu akbar, tuan-tuan takbir Allahu akbar, imam baca Fatihah, tuan-tuan dengar. Bila imam habis baca Fatihah, tuan-tuan baca Fatihah, rupa-rupanya imam lupa baca surah, imam terus rukuk, tuan-tuan tetap wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Itu kata sembahyang kita kena tahu kedudukan kita sebagai makmum. Bukan imam saja yang perlu tahu, kita sebagai makmum kena tahu bagaimana berlaku macam ni. Itu nama dia sembahyang. Seronoknya sembahyang kena tahu apabila berlaku catatan apa kita nak buat. Baik. Sebagai contohnya, katakanlah saya sembahyang tadi tarawih tadi tersilap naik rakaat ketiga, patutnya 2 saja, saya naik pergi 3. Bila naik 3, makmum apa nak buat? Subhanallah, ya tak? Betul kan? Saya tak turun juga. Sebaik-baiknya tuan-tuan tunggu imam. Walaupun boleh mufarakah, tetapi sebagian besar ulama kata tunggu. Mengapa boleh tunggu pula? Boleh jadi, dengan baik-baik, boleh jadi imam tu yakin dia baru 1 rakaat. 1. Yang kedua, boleh jadi imam tu sengaja tambah. Boleh pula sengaja tambah 3. Dia sengaja tambah kerana mungkin dalam 2 rakaat yang dia kerjakan tadi, salah satunya mungkin batal rakaat tersebut. Sembahyang tak batal. Dia tak batal. Kalaulah sebagai contohnya, dia baru perasan tadi aku baca Fatihah aku tadi, patutnya iyyaka na'budu, aku terbaca iyyaka na'buda pula, contohnya lah. Jadi batal Fatihahnya, batal rakaat, tak batal sembahyang lagi. Kalau dia gantikan dengan 1 rakaat. Ataupun ketika sembahyang tadi boleh jadi dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, antaranya ialah tidak ada tumaninah. Bukan batal sembahyang, batal rukun. Rukunnya rosak. Contohnya dia rukuk dan dia tak ada tumaninah, dia terus naik sami Allah ni mahmidah. Patut dia kena berhenti sekejap ala kadar tumaninah. Jadi tak ada tumaninah, tak sah rukun rukuk tersebut. Ataupun mungkin dia sujud tu cepat sangat, macam ayam patuk je, puk, tak ada subhanallah contohnya, lamanya kadarnya, maka perbuatan sujudnya itu tiada sah. Mana rukunnya tiada sah, tidak batal lagi, cuma rukun tersebut tidak sah, maka dia perlu menggantikannya. Dapat tak? Tu pasal dia tambah 1 lagi, tuan-tuan subhanallah, dia tak turun, tunggu je lah. Nanti dia bagi salam, tuan-tuan pun bagi salam. Itu saya kata sembahyang ni kena tahu, kena ada ilmu kita tu, mengapa imam naik, apa perlu aku buat dan sebagainya. Ini perlu sembahyang jemaah tuan-tuan. Pasal kita hadapi kadang-kadang contohnya tarawih, macam saya sebut tadi, tarawih ni dia ada bacaan Fatihah dan bacaan surah. Jadi kalau aku ni kena dah, pasal aku start dengan di awal contohnya tadi, walaupun awal ke tengah ke, melainkan tuan-tuan mari-mari tuan-tuan tengah kencing ke, mari-mari imam tengah baca surah, tuan-tuan angkat takbir Allahu akbar, imam pun lakum dinukum waliyadin, tuan-tuan baca Fatihah baru start bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dah masbuk dah tu. Yang tu jangan tuan-tuan habiskan pula bacaan Fatihah tuan-tuan, kerana tuan-tuan tu orang yang tidak mempunyai masa yang cukup. Mana cukup tuan-tuan mari-mari lakum dinukum waliyadin, mana sempat nak habis Fatihah pun. Tapi kalau tuan-tuan mari imam tengah baca Fatihah, tuan-tuan dinisbahkan cukup, kerana imam baca Fatihah pun tuan-tuan dengar je. Sekali habis imam baca, tuan-tuan lah baca pula. Aku tak nak baca habis, imam baca enak atau enak, imam rukuk, aku tetap dinamakan orang yang muafiq. Aku dikira orang yang cukup masa.
Kerana kalau tuan-tuan imam rakaat kedua tadi contohnya baca Fatihah, tuan-tuan nak baca Fatihah pun boleh. Tak ada masalah. Tak batas sembahyang tuan-tuan dari sudut mendahului imam, tak, dari sudut rukun qauliyahnya. Tahu imam ni baca pasal apa? Saya kesian tengok banyak tempat saya pergi bila tu imam bawa 20 rakaat, buat 20, makmum batai berlambak. Saya mari lambat, saya pergi tengok-tengok, Allah kesian batal habis. Pasal apa? Rakaat pertama imam baca Fatihah, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Dia pun baca Fatihah, tak ada habis Fatihah imam pasal habis dia inna a'taina tu, imam rukuk, dia tak habis Fatihah, dia pergi rukuk. Batal sembahyang. Bukan batal, maknanya tak cukup, dia tak dapat rakaat tersebut. Kerana dia wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Tu pasal imam pun kena faham juga. Kalau dia nak baca inna a'taina, dia nak baca qul huwallah, dia nak baca wal asri, bagi ruang makmum baca Fatihah agak-agak nak habis baru kau baca. Tapi dalam mazhab kita sebaik-baiknya imam menghabiskan bacaan Fatihah. Dia terlebih menganggarkan makmum menghabiskan bacaan Fatihah baru dia baca surah. Ni banyak kita dah terikut dengan mazhab lain. Kerana contohnya kalau di Mekah tu dia habis je Fatihah, waladdallin, macam kita buat tarawih tadi, tak apa, pasal saya bagi ruang masa tuan-tuan, saya baca surah panjang sikit, bagi ruang. Dia tak, dia terus je Fatihah, waladdallin amin, inna fi khalaqis sama, dia terus baca je. Kalau mazhab kita sebaik-baiknya dia biar dulu, jangan baca lagi tu imam. Kerana mazhab dia, mazhab mereka tak sama mazhab kita. Mazhab mereka imam membaca Fatihah, makmum tak baca pun tak apa. Pasal makmum dah dengar imam baca dah cukup dah. Tu mazhab dia, tu pasal habis Fatihah terus dia baca surah je. Kadang-kadang laju gila tuan-tuan. Laju sungguh. Jadi bila dia terus baca surah, kita memang tak sempat merah, kita baru nak baca Fatihah. Jadi mazhab dia tak ada masalah, pasal bagi dia makmum tak payah baca Fatihah. Tak apa, aku dah baca. Kecuali rakaat ketiga, keempat, makmum tetap kena baca. Semua mazhab, pasal tak dengar imam baca. Kalau subuh untunglah tak payah baca. Fatihah makmum pun tak apa, makmum tak payah baca pun tak apa. Pasal apa? Imam dah baca. Rakaat pertama baca, kedua baca. Tarawih pun tak apa, dia tak baca pun tak apa Fatihah. Tu kena faham dari sudut sembahyang berjemaah. Kerana kita bimbang takut sembahyang kita itu menjadi sia-sia. Satu lagi, pernah berlaku satu tempat saya sembahyang, imamnya terlupa sembahyang satu rakaat aja. Satu rakaat, saya confirm satu rakaat, saya seorang yang bunyi subhanallah, yang lain semua diam. Tadi imam naik 3, ramai subhanallah, subhanallah, kat 10 orang bunyi. Imam terlupa naik satu rakaat. Imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun bagi salam sama. Saya seorang lah dalam masjid tu naik satu rakaat lagi, gaya genapkan 2. Habis sembahyang saya tanya imam sembahyang tadi satu rakaat je. Tanya makmum, ya satu. Pasal apa korang tak tegur tu imam? Satu tak apa, jangan lebih banyak sangat penat. Pula dah malas punya makmum, aku seorang je sah sembahyang, yang lain tak sah belaka. Tu pasal makmum kena tahu tentang sembahyang jemaah ni. Kalau imam ni fasad wasaknya macam mana nak perbetulkan. Banyak lagi lah perkara-perkara yang mungkin berlaku dalam sembahyang tarawih ni. Witir pun macam tu juga. Witir, katakanlah kita tak ada buat witir lagi, tiba-tiba kita niat aku sembahyang sunat witir, sebahagian sunat witir 2 rakaat, 2 rakaat jadi makmum kena Allah Ta'ala kita niat. Kalau dalam niat tu bahasanya dimasuki dengan min, kalimah min tu sebahagian, pasal kita belum witir lagi, 2 tu belum witir, yang witir 1 ganjil.
Jadi kita buat dua, tu sebut sebahagian daripada witir. Dia buat dua. Dia niat aku sembahyang sunat witir 2 rakaat contohnya. Tiba-tiba rakaat kedua imam tak duduk tahiyat akhir. Imam terus naik rakaat ketiga. Tuan-tuan nak buat apa? Ni tanya lagi. Tuan-tuan nak buat apa? Takkan nak panggil imam subhanallah. Dah. Imam buat 3. Satu salam. Tak ada tahiyat awal. Pening kepala. Ya tak? Imam naik terus 3 je. Tuan-tuan, saya pergi di Mekah 3 tahun sudah. Bulan Ramadan lah. Pergi di 15 Ramadan sampai raya lah. Saya pergi yang apa kita kata malam tu imamnya itu imam Indonesia tu, yang mak dia Indonesia, bapaknya orang Arab. Jadi dia jadi imam. Dia buat 3 rakaat witir 1 salam. Dia buat macam tu. Jadi orang kita Malaysia, jadi bila naik rakaat kedua tu imam turun naik. Dia orang tunggu, ada yang naik separuh turun balik. Confused. Yang mana satu ni aku nak naik terus ke imam naik terus? Imam terus naik rakaat ketiga. Dia orang duk tagak. Ada yang bagi salam, kemudian tu takbir semula untuk 1 rakaat lagi. Imam belum habis lagi. Jadi dia bagi salam, apa ceritanya? Lepas tu ditambah lagi 1 pula. Ni kalau segini berlaku. Habis dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Kami dah niat 2. Takkan kami nak buat 3? Kau sembahyang ikut imam kan? Hukum berniat bilangan rakaat apa hukum dia? Sunat sahaja. Yang sembahyang niat kita ni yang menjadi wajib al-qasad, ta'arud dan juga ta'yin. Bilangan rakaat termasuk benda yang sunat. Jadi kalau kau niat 2 ikut imam buat 3, ikut je lah. Niat kau 2 tu tak rosak. Ya ke? Baru tahu. Ni kadang-kadang saya nak sebut. Jadi macam mana? Sembahyang balik lah. Yang kau gatai-gatai kata apa, bagi salam dulu apa? Kau berpisah dengan imam. Kalau kau niat farakah tu lain cerita lah. Lepas tu kau masuk, imam pula macam kadang-kadang meneruskan sembahyang. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, dalam kita mengerjakan solat perlu adanya ilmu. Perlu adanya ilmu. Jadi kita tidak ada beberapa hari lagi, dan sebagai pengakhir kata, mungkin 10 yang terakhir nanti kita akan buat qiyamul lail. Bukan saya mungkin tempat saya lah, tuan-tuan tempat tuan-tuan lah. Jadi lagi satu, tuan-tuan masuk dalam masjid, kadang-kadang imam telah memulakan sembahyang. Tuan-tuan tak tahu sembahyang hajat ke, sembahyang taubat ke, sembahyang tasbih ke, ya tak? Semua orang tunggu je imam sembahyang apa ni. Tuan-tuan kat takbir je, Allahu Akbar, aku sembahyang apa-apalah, mengikut imam, jadi makmum kena Allah Ta'ala. Sembahyang ikut imam je, cukup bertadik dia macam tu. Pasal tak tahu imam sembahyang apa. Ni tuan-tuan nak sembahyang hajat, aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat, jadi makmum kena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rupanya imam sembahyang tasbih. Ya tak? Lama tuan-tuan rukuk, kesian tuan-tuan. Lama tuan-tuan sujud. Masa imam duduk subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh sembahyang hajat mengikut imam yang sembahyang sunat tasbih, tak ada masalah. Boleh. Tapi sembahyang ni kena pastikan. Kalau tak pastikan, tuan-tuan cukup sekadar berniat mengikut imam. Ni perkara-perkara yang tuan-tuan perlu tahu dalam mengerjakan sembahyang lah. Pasal apa dinisbahkan sembahyang malam itu sembahyang malam? Nabi pun tidak secara umum yang menyebut tentang sembahyang hajat, taubat dan sebagainya. Disebut qiyamul lail. Nabi berqiyam pada malamnya, berdiri malam. Banyaklah yang mentafsirkan tentang Nabi baca Quran, Nabi berzikir, Nabi sembahyang dan sebagainya. Jadi moga-moga tuan-tuan dapatlah kiranya kita menghabiskan penghujung Ramadan kita ini dengan amalan yang terbaik sebaik mungkin, dan jangan sia-siakan masa yang ada tuan-tuan. Kerana apa? Usia kita tak lama dah. Sekarang ni penyakit Covid dah melarat merata-rata. Belum tentu lagi kita kata kita sihat lagi boleh mati segera. Jadi kita belum tentu lagi bertemu Ramadan yang akan datang tuan-tuan.
Maka sementara Ramadan yang duk ada ni tuan-tuan, pulunlah sebanyak mungkin, bacalah Al-Quran sebanyak mungkin tuan-tuan. Kerana tuan-tuan baca Quran, satu huruf tu bukannya satu markah ataupun pahala Allah bagi. Allah gandakan 10 satu huruf tuan-tuan. Satu huruf 10 Allah gandakan. Kalau tuan-tuan dapat khatam, saya baru khatam sekali, dan hari ni masuk juzuk yang ke-11. Jadi sekali khatam saya telah menghabiskan 1,27,000 huruf. 1,27,000 huruf tuan-tuan, pahala tu 1 juta lebih. 1,27,000, maknanya kalau Allah kata aku bukan kira 1, aku kira 10, makna saya telah dapat pahala 10 juta lebih. Tapi bulan Ramadan pula saya buat, Allah bagi banyak mana pula, ganda pula dengan 70 kalau sekali khatam tuan-tuan. Itu yang disebut bahawasanya mereka umat Muhammad ni untungnya dia kerana apa? Kerana pahala yang diperolehi menjangkau daripada umur dia. Kalau orang dulu umur 1000 tahun, tapi pahala tak boleh lawan dengan pahala umat Muhammad. Adanya malam Lailatul Qadar, adanya Ramadan. Alangkah untungnya tuan-tuan. Jadi kita belum tentu jumpa lagi tahun depan tuan-tuan. Jadi sementara kita duk minta daripada Rejab lagi, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duk minta nak jumpa Ramadan. Dah jumpa Ramadan, minta pula jumpa Qiyamul Lail. Tapi tak buat apa, sekadar minta saja. Jadi pulun tuan-tuan, biar penat sikit. Penghujung-penghujung ni saya nak pesan, tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan belum tentu lagi tuan-tuan jumpa kita tahun depan tuan-tuan. Sahabat tuan-tuan mungkin ada yang dah pergi, muda lagi. Kita pun begitu juga. Jadi saya mengharapkan semoga dapat bertemu Ramadan yang akan datang. Semoga saya dapat buat amal lebih daripada tahun ini. Itu nekat kita tuan-tuan. Jadi sementara kita duk ada ni tuan-tuan, 10 tahun akhir bukan senang tuan-tuan. Cuba usaha dapatkan sebanyak mungkin pahala yang boleh. Baca Al-Quran, mayang sunat, dan tuan-tuan beruntung. Itu pasal tuan-tuan rugi kalau ada tazkirah tuan-tuan balik. Jadi malam esok lusa ustaz lain ada, tuan-tuan tunggu juga supaya mendapatkan ganjaran yang tuan-tuan nak dapat. Bukan payah buat, duduk sida je, dengar je. Ni untungnya kita tuan-tuan umat Muhammad yang tidak diberi pada umat sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa yang baik itu datang daripada Allah yang lemah kelemahan saya sendiri. InsyaAllah jika ada masa kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah.